Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersambung lagi pembelajaran kita, iaitu pendidikan Tauhid, pendidikan Akidah darjah 4 bagi UPKK. Walau pelajar semua dalam keadaan cuti, walau bagaimanapun kita boleh mengimbas semula pembelajaran kita yang sudah lalu. Ini untuk pelajar darjah 5 dan darjah 6 tahun 2021 ya. Sebelum tu, kita pun belum pasti lagi bagaimana keadaan UPKK, adakah akan diteruskan ataupun ditangguhkan ataupun dibatalkan. Walau bagaimanapun, nama untuk guru yang menjaga peperiksaan telah keluar. Jadi kita sambung je lah pembelajaran kita. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu tajuk kita iaitu tentang akidah, iman, beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul, Nabi dan Rasul. Ceritanya tiap-tiap Rasul itu Nabi, dan bukan setiap Nabi itu Rasul. Baik, apa makna Nabi? Nabi ialah seorang lelaki yang merdeka dan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Merdeka, bukan hamba. Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah. Untuk apa dia? Dia untuk menerima wahyu daripada Allah untuk dirinya sendiri sahaja. Baik, ini dia sebagai contoh saja. Ataupun dia masih dalam keadaan muda, ataupun dia duduk di satu tempat yang memang susah untuk melakukan dakwah. Nabi-nabi itu memang ramai, kan? Antaranya yang tidak disebut dalam Al-Quran iaitu Khidir. Ini Khidir pun kita tak pasti nama dia sebenarnya siapa. Dia semua sebut sebagai hamba Allah saja, ya. Hamba Allah. Khidir ni gelaran orang menggelarkan dia. Contohnya seperti Nabi Daniel yang tidak disebut dalam Al-Quran. Jadi kemungkinan di tempat dan waktu itu keadaan agak sukar untuk menyampaikan dakwah. Allah Ta'ala menurunkan wahyu hanya untuk diri Nabi itu saja. Berbeza dengan Rasul. Rasul ialah seorang lelaki yang merdeka dan dipilih oleh Allah. Samalah dipilih oleh Allah. Dia menerima wahyu daripada Allah dan diperintahkan supaya menyampaikannya kepada manusia. Dia terima wahyu dan disampaikan kepada manusia. Hukumnya wajib menyampaikan kepada manusia. Jadi semua Rasul telah wafat. Adam, Idris, Nuh, Soleh itu semua Rasul, sampai Nabi Muhammad. Nabi Isa pun Rasul. Dia tak boleh duduk goyang-goyang, relax, makan, tak menyampaikan dakwah. Hukumnya berdosa kepada Rasul, kerana dia hukumnya wajib diperintahkan supaya untuk menyampaikan kepada manusia. Jumlah Rasul yang wajib diketahui ada 25 orang. 25 orang ni iaitu Rasul-Rasul yang disebut di dalam Al-Quran. Sebenarnya Rasul itu ramai. Ada juga disebut dalam hadis seramai 313 orang Rasul dan 124,000 orang Nabi. Okey, yang wajib kita ketahui ini perlu dihafal lah. Dihafal. Ada 25. Ada Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Perkataan ini, tulisan ini hendaklah dilatih menulis. Kalau tak ada kerja tu, tulislah nama Rasul ni. Elok-elok Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, sampailah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Supaya penulisan kita betul dengan nama-nama Rasul tu. Macam nama Isa ni, Ain, Ya, Sin, Alif. Ni Alif ni, bukannya Ya ni. Ini Alif maksurah, Alif yang berbentuk seperti Ya, tapi tak ada titik. Yahya pun sama juga. Semua ni Rasul yang disebut dalam Al-Quran. Baik, kita sambung. Kemudian dalam pembelajaran kita tentang Rasul, disebutkan Rasul yang Ulul Azmi. Yang pertama sekali kita lihat maknanya Ulul Azmi ni. Ulu ni ahli ni sebenarnya. Azam ni azam lah, keazaman. Ahli keazaman. Kalau makna perkataan lah, ialah Rasul-Rasul yang mempunyai ketabahan, kecekalan, kesabaran yang tinggi serta banyak menghadapi ujian, tentangan dan penderitaan dalam menyampaikan dakwah. Rasul yang tabah, cekal, sabar. Sebenarnya semua Rasul cekal, tabah, dan sabar, semua sekali. Okey, ada 5 orang yang dikatakan mempunyai ketabahan, kecekalan, kesabaran yang tinggi. Jadi di sini disebut diambil berdasarkan ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azm minar rusuli wala tasta'jil lahum. Okey, ini tak disebut pun nama rasul-rasulnya sebenarnya. Okey, ulama cuma mengandaikan. Maka bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya rasul-rasul ulul azim
ulul azmi yang mempunyai keazaman dan ketabahan hati dari kalangan-kalangan rasul yang terdahulu daripadamu. Baik, semua nabi dan rasul sebenarnya memang tabahlah dugaan-dugaan yang berat. Di sini ulama meletakkan 5 saja. Nabi Nuh, Musa, Ibrahim, Isa, Nabi Muhammad. Nabi Nuh ni dia punya dugaan amat tinggi, iaitu sehinggakan membina kapal. Kerana dia berdakwah selama 900 tahun. Lama tu, 900 tahun. Hampir beberapa tahun lagi nak cukup 1000 tahun. Hanya beberapa orang saja yang masuk Islam. Jadi tabahnya dia berdakwah sehinggakan dah tak tahan, dia berdoalah kepada Allah Ta'ala supaya menurunkan satu tanda bahawa kebenaran Islam. Okey, Nabi Musa ini pula dia hantar kepada Firaun. Firaun ni yang zalim, yang membunuh anak lelaki, kemudian memberi penderaan, mendera kaum Israel. Dulu Bani Israel ni sebenarnya duduk bawah Nabi Musa. Dia manja dengan Nabi Musa sebenarnya. Okey, Nabi Musa ini mengeluarkan kaum Israel daripada cengkaman Firaun. Kemudian Nabi Ibrahim yang berdakwah kepada bapanya dan Namrud, ya. Kemudian memecahkan berhala. Akhirnya dia dibakar, lalu api tidak menjadi panas selama 7 tahun. Kemudian Nabi Isa yang mana diburu orang untuk dibunuh oleh Bani Israel kerana menghapuskan keistimewaan Sya'bullahil Mukhtar Bani Israel. Tidak dapat diterima. Baik. Kemudian Nabi Muhammad, penutup segala Nabi. Bermacam-macam dugaan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sambung lagi. Kemudian setiap Rasul ni diberikan beberapa kelebihan. Walau macam mana pun, kelebihan-kelebihan itu terdapat juga bukan dari kalangan Rasul. Ada dari kalangan orang yang buat maksiat pun ada. Seperti juga mayat yang mati orang buat baik akan kekal. Seperti mayat-mayat Nabi-Nabi dan orang yang melakukan amal soleh. Orang jahat, mayatnya kekal juga. Seperti Fir'aun, mayatnya sengaja Allah Ta'ala bangkitkan daripada dalam laut. Dia kan tenggelam dalam laut, Fir'aun. Kemudian timbul dan dibawa oleh kaumnya, lalu dikeraskan untuk ditunjukkan kepada orang ramai bahawa inilah Fir'aun yang dulu mengaku dirinya Tuhan, padahal dirinya adalah manusia biasa saja. Dia kata, akulah Tuhan yang amat tinggi. Sebenarnya bila diukur badannya pendek je, 150 cm je, tak tinggi mana pun. Okey. Irhas, perkara yang luar biasa, tanda permulaan Rasul. Ini bagi Nabi-Nabi. Seperti awan memayungi diri Rasulullah SAW ketika berniaga di Syam. Irhas ni sesuatu perkara yang pelik kepada Nabi-Nabi. Mukjizat, suatu perkara yang luar biasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para rasul, seperti air keluar dari cerah jari. Mukjizat ini sesuatu perkara yang luar biasa yang melemahkan, dikurniakan oleh Allah kepada rasul. Karamah, perkara yang luar biasa yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala sebagai kemuliaan kepada orang soleh dan bertakwa. Ini orang buat baik. Karamah contohnya kisah Ashabul Kahfi, kisah orang yang duduk dalam gua selama berapa ratus tahun, duduk dalam gua, sehingga kan dia balik dijumpa dengan cucu dia. Cucu dia pun dengan dia pun dah sebaya umur, rupa bentuk mukanya, muda saja. Ataupun karamah ni iaitu kita jumpa dengan orang yang baik-baik, kita suruh dia bacakan dalam air, ditiup dalam air untuk mengubati orang yang demam. Jadi pula, itu nama karamah. Kemudian ma'unah, satu pertolongan dari Allah yang dikurniakan kepada orang yang beriman, seperti orang yang terselamat dari bahaya. Contohnya kita terjatuh daripada bangunan dan terselamat daripada bangunan kerana ma'unah, kerana pertolongan Allah Ta'ala. Terjatuh dan tidak berlaku apa-apa. Ini ma'unah. Istidraj, perkara yang luar biasa berlaku kepada orang fasik, orang buat dosa, fasik, supaya bertambah kefasikannya. Seperti orang yang fasik diberi nikmat yang banyak. Contohnya dia jahat tapi umurnya panjang. Kenapa macam tu? Supaya dia tambah lagi dosa, biar dia makin sesat. Ini istidraj. Sihir, perkara yang luar biasa yang berlaku kepada sesiapa saja yang mempelajarinya dengan bantuan jin atau syaitan.
dia minta tolong dengan jin atau syaitan untuk mendapatkan sesuatu atau melakukan sesuatu ataupun meramal sesuatu yang berlaku, seperti santau, ilmu kebal dan ilmu tenung nasib. Perbuatan tersebut adalah syirik dan berdosa besar. Sihir ini selalu dikaitkan dengan bomoh. Bomoh tengok dalam air, kemudian dia berkata, orang ini barang awak berada di mana-mana, di sekian tempat. Kalau kena curi barang awak berada di sekian tempat. Itu sebenarnya amalan kita ditolak selama 40 hari kerana apa? Bomoh meminta pertolongan daripada jin atau syaitan. Baik, seterusnya. Perbuatan tersebut adalah syirik dan berdosa besar. Sihir ini adalah hukumnya syirik, iaitu menduakan Allah Ta'ala, dan hukumnya berdosa besar. Kenapakah Allah Ta'ala turunkan mukjizat kepada Rasul-Rasul? Yang pertama sekali, iaitu untuk membuktikan kebenaran dakwah yang disampaikan oleh para Rasul. Dua, menguatkan kebenaran ajaran yang dibawa oleh para Rasul. Membuktikan, menguatkan. Tiga, melemahkan, mengalahkan dakwaan golongan yang menentang para Rasul. Okey, kan macam-macam mukjizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang paling hebat sebenarnya antara Rasul-Rasul adalah mukjizat Nabi Muhammad. Apa contohnya? Kalau Nabi Musa dapat membelah lautan, Nabi Muhammad dapat membelah bulan. Kan lebih besar. Kalau Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang mati dengan pertolongan Allah Ta'ala, Nabi Muhammad dapat menghidupkan pokok yang mati. Pokok itu berjalan kemudian memberi salam kepada orang. Dalil mukjizat. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Maksudnya telah hampir saat ni hari kiamat, kedatangan hari kiamat, dan terbelahlah bulan. Ini mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat ini terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama, mukjizat hissiyah. Hissiyah ni iaitu dari pandangan mata kita boleh lihat, dari tangan kita boleh pegang, telinga kita boleh dengar. Mukjizat yang dapat dirasa oleh panca indera seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelah bulan. Mukjizat maknawiyah, mukjizat yang dapat diketahui dan difahami melalui akal fikiran seperti kitab Al-Quran. Maknawiyah ni bukan sekadar Al-Quran. Taurat, Injil, Zabur pun ada. Tapi sekarang ni mukjizatnya itu sudah tiada. Yang ada kekal hanyalah Al-Quran sahaja mukjizatnya. Baik, okey. Sampai itu saja dahulu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah kita akan bersambung pada pembelajaran akidah bagi pelajaran darjah 5 pada masa akan datang. Berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.